Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, kita terus kepada tutorial. Okey, buku ni, buku MyPBD. Okey, bab 9. Alright, bab 9 pemanasan global. Okey, pemanasan global. Kita terus kepada latihan dia. Alright. 9.1 masuk pemanasan global. Okey, apakah maksud pemanasan global? Pemanasan global ni kalau tengok dalam buku straightforward. Dia bagi Okey, maksud pemanasan global ialah peningkatan purata suhu di permukaan bumi secara berterusan akibat pertambahan gas-gas rumah hijau. Peningkatan purata suhu di permukaan bumi secara berterusan akibat pertambahan gas-gas rumah hijau. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2. Jelaskan faktor-faktor aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Apa dia? Yang pertama ni kegiatan apa dia? Kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ni apa? Dia menggunakan racun dan juga baja kimia yang berlebihan boleh membebaskan gas rumah hijau seperti gas metana dan juga nitrous oksida. Kegiatan pertanian ni menggunakan racun serangga atau racun rumput dan baja kimia secara berterusan akan menyebabkan pembebasan gas rumah hijau seperti gas metana dan juga nitrous oksida. Okey, yang kedua, ni apa benda ni? Ini adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Okey, kegiatan pembakaran terbuka. Pembakaran hutan ni pembakaran terbuka dilakukan bertujuan untuk membuka kawasan pertanian, nak tanam pokok sawit, nak tanam pokok getah dan sebagainya. Okey. Penempatan dan juga pengangkutan. Penempatan ni macam nak bina rumah lah. Pengangkutan ni kalau kita nak bina jalan, bina highway, bina jalan raya semuanya, kita tebang hutan ni. Bila tebang hutan ni buat pembakaran, okey, asap pembakaran tu mengandungi gas karbon dioksida yang boleh memanaskan bumi. Ni faktor yang kedua. Yang pertama pertanian, yang kedua pembakaran terbuka. Yang ketiga, ni popular. Pembebasan asap kenderaan seperti lori, bas, kereta, motosikal menggunakan bahan api fosil, bahan api yang daripada dalam tanah lah, petroleum. Asap kenderaan mengandungi gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida bebas ke udara akan meningkatkan suhu bumi. Ini pembebasan asap daripada kenderaan. Dia bebaskan gas karbon dioksida dan juga monoksida yang boleh menyebabkan pemanasan global. Okey, yang ketiga, penyahutanan. Penyahutanan ataupun penebangan hutan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan juga perindustrian. Ini adalah lagi satu yang menyebabkan kepanasan. Yang dah tak ada hijau bila dia tebang semuanya. Alright. Seterusnya, jelaskan faktor semula jadi. Ini faktor semula jadi. Yang tadi faktor aktiviti manusia. Yang ni semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama, ni gunung berapi. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ni menyebabkan mengeluarkan banyak asap dan debu. Asap-asap dan debu ni mengandungi gas rumah hijau seperti sulfur dioksida, karbon dioksida dan karbon monoksida yang menyebabkan pemanasan global, meningkatkan suhu bumi. Ni tempat kita tak adalah ni, alhamdulillah. Okey, yang kedua, kemarau. Kemarau, proses pemanasan bumi juga secara semula jadi pancaran matahari secara berlebihan menyumbangkan kepada pemanasan global. Semula jadi matahari ni terlalu panas. Okey, dan yang seterusnya, cuaca panas boleh menyebabkan kebakaran hutan. Cuaca panas ni dia boleh menyebabkan pergeseran antara dahan-dahan pokok tu dan boleh menyebabkan berlakunya kebakaran hutan secara semula jadi. Yang ni adalah faktor-faktor semula jadi. Okey, lepas tu kita tengok kesan ni pula. Kesan yang pertama, ais cair. Ais di kutub tu mencair. Bila mencair, bila bumi panas, ais ni cair. Bila cair, aras laut akan naik. Bila aras paras laut tu akan naik, air laut bertambah, jadi banyaklah kawasan akan
tenggelam. Tu menyebabkan kawasan berlaku banjir dan sebagainya. Ni kesan dia, ais ni cair. Ais ni memang banyak ni. Kalau pergi kutub utara, kutub selatan ni penuh ni. Ais macam ni. Okey. Okey, yang keduanya adalah kemerosotan makanan. Maknanya kembarau lah. Maknanya tanah tu menjadi tandus. Menjadi tandus. Okey, kemudian tidak sesuai untuk pertanian. Itu kesan dia. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah gangguan cuaca. Gangguan cuaca ni, keadaan ini menyebabkan taburan hujan tidak menentu. Bila berlakunya pemanasan global, suhu bumi ni dia tak menentu. Taburan hujan tidak menentu, peningkatan suhu, jerebu, keadaan bumi menjadi kering, menjejaskan tumbuhan. Kemudian boleh juga mengakibatkan banjir, ribut dan sebagainya. Dan akhir sekali, ni mata. Mata ni peningkatan suhu telah meningkatkan masalah kesihatan dalam kalangan manusia yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Manusia berisiko menghadapi katarak mata, katarak untuk jadi putih ni. Selain daripada tu, kena stroke haba. Stroke haba ni memang keadaan yang terlalu panas, boleh menjadi stroke. Kita menjadi stroke boleh menyebabkan kematian. Sebelum ni 3-4 tahun lepas dah berlaku dah. Stroke haba, orang meninggal keadaan yang terlalu panas. Alright. Langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Dalam buku ada. Apa dia? Okey, yang pertama apa benda? Yang pertama. Tengok dalam buku ni, muka 57. Amalan 5R. 5R menanam pokok, kongsi kenderaan, penggunaan pengangkutan awam. Okey. Kemudian, yang kedua, penggunaan tenaga mesra alam. Contohnya, solar ganti dengan bahan api fosil. Bahan api fosil. Okey, yang ketiga. Yang kedua ni mesra alam. Penggunaan bahan api mesra alam. Okey, yang ketiga kerjasama antarabangsa. Contohnya protokol Kyoto dalam buku ada perjanjian mengurangkan pencemaran udara dan gas rumah hijau. Okey, seterusnya pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar. Diajar supaya kita ni di sekolah, komuniti menjaga alam sekitar. Dan akhir sekali, kuat kuasa undang-undang. Undang-undang ni lah, kuat kuasa undang-undang siapa yang melakukan pembakaran terbuka, siapa yang melakukan pembuangan sampah, siapa yang melakukan kerosakan, kerosakan di muka bumi ni boleh didakwa di mahkamah. Okey, untuk yang ni, untuk ni habis dah, struktur ni habis dah. Nanti kita ada lagi satu bab 10. Yang mana tak siap ni, siapkan. Saya dah sebut satu-satu tadi. Dengar balik video ni semula. Alright. Yang bahagian C ni memang cikgu tak pernah lagi. Yang ni jangan risau. Yang ni nanti cikgu, kita ada masa lagi. Nanti kita buat ulang kaji. Cikgu akan beritahu yang bahagian C ni. Alright. Yang penting struktur. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.